Now we are in chapter 2 matrices, ni satu tajuk yang agak menarik dan agak mudah dan juga sesuatu yang baru bagi Form 5 students KSSM. Mula kita tengok dulu why study this chapter. Okay, apa pentingnya matrices ni? Jadi dia banyak digunakan dalam solve problems in algebra, statistic and geometry. Okay, dalam daily life, contohnya, ini salah satu contoh lah. It can be used by a purchasing manager to record the amount of inventory in his business. Ini contohnya. Okay, tengok macam mana nak gunakan dalam daily life. Okay, contohnya dekat sini, kita ada data for the month of March represented in the form of table. Okay, so selain daripada kita guna table, kita boleh juga present dia dalam in the form of matrix. Okey, ini yang dinamakan bentuk matrix. Okey. Jadi kat sini kita nampak kita ambil nombor yang in store, stand, ceiling and walls untuk fan. Stand fan, ceiling fan and wall fan. Jadi kita susun sebaris di atas. Okey. Kita susun sebaris di atas dan yang untuk online kita susun sebaris di bawah. Cara nak tulis matrix ni, kita kena jarakkan antara nombor yang pertama dengan nombor yang kedua dan juga nombor yang seterusnya. Tak boleh tulis dekat-dekat. Sebab kalau awak tulis dekat-dekat, dia akan jadi... pen tak function pula. Sekejap lupa nak select. Alright. So, okay. Jadi kalau awak tulis dekat-dekat, dia akan jadi macam ni. 16, 8, 11, 5, 10, 4. Okay, sometimes kita boleh terkeliru. Sometimes kalau awak tulis, let's say awak tulis terlampau, mungkin satu ni jauh sikit macam tu kan. Jadi awak akan confuse. Mana satu yang dekat tempat yang pertama? Adakah 161 ataupun 16? So dia boleh tersilap. Jadi bagi gap sikit kat sini. Bagi gap sikit. Jadi semua yang berada di sebaris ni, kita panggil rows lah row. Okey, ini untuk row dan ini adalah ruangan untuk column. Okey, so kita tengok lagi ni. Matrix is a set of numbers arranged in rows and column. Okey, ni kita susun dalam row dan juga column to form a rectangular or a square array. Okey, jadi mesti membentuk segi empat, rectangular ataupun kita membentuk square. Okay, depends pada berapa banyak data yang kita ada lah. Then, a matrix is usually represented with capital letter and written in the bracket dalam bentuk bracket yang empat segi macam ni ataupun bracket bulat. So, mana-mana boleh. So, contoh yang ini digunakan bracket yang bulat. Okay, jadi kalau awak guna bracket, ada certain buku dia akan gunakan bracket yang persegi macam ni. Okay, so capital letter ni, apa yang dimaksudkan capital letter means keseluruhan matrix ni kita akan wakilkan dengan suatu matrix. A ke B ke C ke, depends pada soalan. Kalau soalan tak bagi, kita buat sendirilah. Then kita continue lagi, kita pergi kepada order of matrices. Okay. Alright. Order of matrices, sorry Rasul lah. Order of matrices, any matrix consisting of m rows and n columns, jadi maksudnya tak kira lah berapa banyak bilangan row dia dan berapa banyak bilangan column dia, is represented in the order m times n. Okay, tapi kita tak sebut m times n. Kita akan panggil dia, mana tadi? Oh, kat bawah nanti. Jadi kita panggil dia m by n. Okay, contohnya kat bawah ni lah. Kat sini. Saya dah bagi contoh kat bawah ni. This m by n is called order of the matrix. Okay. Ini adalah order. Ini yang dipanggil sebagai order. Okay, m by n. And the matrix can be called as m by n matrix. Okay, ini cara-cara kita nak panggil matrix tu lah. Ataupun dalam soalan nanti dia sebut order, dia ada sebut
M by N matrix. So awak dah faham lah apa yang dimaksudkan kat situ. Itu maksudnya macam mana cara matrix tu disusun. Okay. An order of a matrix can be represented as number of rows. Kita kena tengok ada berapa row pada matrix tu. Dan kita by, ini darab. Darab maksudnya bukan kita kena darabkan nombor tu. Dia menunjukkan berapa kali berapa ukuran dia tu. Dia punya dimension dia. Dimension matrix kita tu. Okay. So number of rows by number of columns. Okay, ni cikgu bagi contoh kat bawah ni. Ini yang dimaksudkan tadi, represented by a capital letter lah. Ni kita representkan dia dengan capital letter, then kita buat equal. Okay. Matrix ni cikgu gunakan kurungan tu dengan kurungan yang 4 segi. So kat sini kita ada 3 column dan juga 2 rows. Okay. So, when a matrix has 2 rows and 3 columns, therefore, it is a matrix with order 2 by 3. Okay, can be read as matrix 2 by 3. Jadi, kita tahulah bahawa yang di depan ni adalah bilangan row. Kalau di belakang ni adalah bilangan column. Okay, jadi tu kaitannya antara order dengan bentuk matrix. Right. Okay, sambung lagi sikit. Okay, now bila kita buat pelbagai susunan nombor, pelbagai susunan nombor, dia akan membentuk macam-macam lah. Kalau order dia sama, 2 by 2, 2 rows and 2 columns. Okay, 2 rows, yang ini untuk columns. 2 rows and 2 columns. Okay. So, kita panggil dia square matrix. Sama ada 3 by 3, 4 by 4, 6 by 6. Tak kira lah sebab matrix ni, dia boleh terbentuk sehingga sebesar mana skrin awak yang ada. Ataupun sebesar mana kalau awak gunakan spreadsheet, awak gunakan Excel ke apa ke, sebesar mana tak kisah. Dia boleh membentuk sebesar-besar. Okay. So, dia boleh membuka. Tapi as long as number of rows and number of columns tu sama, means dia adalah square matrix. Okay. Then ada rectangular matrix. Rectangular matrix ni, bila matrix yang terbentuk tu, dia different number of rows and columns. Okay. Jadi bila tak sama sahaja, dia adalah rectangular matrix. Tapi untuk case yang macam ni, ini pun row dengan column tak sama juga kan? 1 by 4. Tapi bila dia cuma satu row sahaja, kita panggil dia row matrix. Dan kalau matrix yang terbentuk tu cuma ada satu saja column, tak kira lah ada berapa banyak row, kita panggil dia sebagai column matrix. So, sebenarnya ada banyak lagi bentuk-bentuk matrix yang lain. Tapi untuk silibus awak, cukuplah awak tahu, awak faham these 4 types of matrix. Okay, we have square matrix, rectangular matrix, row matrix, and column matrix. So, there are 4 kinds of matrix, 4 types of matrix. Okay. Okay, then boleh lah boleh dapat. Okay, kalau ada yang tak faham boleh tanya dalam grup tele macam biasa ataupun dekat komen bawah tu. Okay, kita sambung lagi. Every number in the matrix is known as an element of the matrix. Okay, element of the matrix. Jadi maksudnya kat sini, yang dalam ni, negative 2, 5, 6, 5, 2, 7 ni semua kita panggil sebagai element of matrix A. Okay, element of matrix A. Unsur. Elemen dalam bahasa Melayu dia unsur. Unsur bagi matrix A. Okay, jadi elemen tu can be represented as, ni simbol dia. Kita tulis A, I, J. A ni,
dia depends pada apa matrix yang kita tulis kat sini. Let's say kalau yang ni awak tulis B sebab dia kena guna capital kan. So untuk elemen awak akan tulislah B. B, I, J. Dia follow. Okay. Kalau A lah. Kalau C, C lah. Jadi susunan dia macam ni. A11, A12, A13, A14, yang ni A21, A22, A23, A24 sampai sebesar-mana matrix yang kita ada. Right. Jadi I ini menunjukkan row dan J ini adalah bacaan untuk column. Okay. I is for row and J is for column. Jadi kalau awak nak ingat, I tu, okay, sebab awak belum belajar vektor, awak dah belajar kan? Okay, awak dah belajar. So, I kan untuk pergerakan X. Jadi, pergerakan untuk row. Row kan melintang macam ni kan? Row kan? So, column kan untuk Y. Jadi, J kan untuk Y. Jadi, pergerakannya ke sini lah. Ni untuk J dia. Right. Yang penting awak tahu A, I, J. Okay, kita pergi pada example 2. Bagi contoh sikit lah untuk yang apa setakat ni nota yang cikgu dah bagi ni. Okay, let's say kita ada matrix D, matrix E, matrix F. So, D dengan E ni, ini adalah what type of matrix ni? Rectangular. Okay, rectangular matrix. Okay. Matrix. Okay. Rectangular matrix. Dan untuk matrix F ini dipanggil sebagai column matrix. Okay. Apa soalan minta? Determine the order of each matrix. Jadi kita tengok pada D. Berapa order dia? Ingat tak tadi? Cikgu dah terangkan macam mana cara nak baca order. Kita perlu baca row dulu, then baru column. Jadi untuk jawab soalan yang pertama ni, cikgu tulis kat sini aja lah Order for matrix D is, okay, ada berapa row kat sini? 1, 2, 3, column ada 1 and 2. So 3 by 2. Okay. Order for matrix. Awak tulis penuh lah Sometimes nak simple, nak cepat. Okay. So E kita ada 2 rows and column kita ada 4. So 2 by 4. Dan the other one, order for matrix F is, okay, ada 3 rows and 1 column. So 3 by 1. Right. Itu untuk menjawab soalan yang pertama. Then kita nak determine the elements of D21, D21 pula. D21, E14 and F31. Okay. Padam dulu lah Serabut dah. Padam sikit. Right. Kejap. Okay. Okay. Nak cari elements D21. Jadi kita pergi pada D. Di row yang kedua, column pertama. Second row. So ini adalah second row. And first column. Ini adalah first column. So, jawapan kita untuk D21 ialah number 1. Okay. E14. Jadi, E14 means first row and fourth column. So, yang overlap ni dekat sini kan. So, jawapan dia adalah 4. So, for E14 is 4. Then F31. The third row and the first column. Memang satu column je kan. So, inilah jawapannya. Jadi, Sekejap tak muat pula.
3, 1 ialah, apa nombor tadi ni? Hilang, tak nampak. 11. Alright. Okay, macam tu cara nak jawab dia. Okay, kita continue lagi sikit. Apa pula dikatakan sebagai equal matrix? Okay, equal matrix. Equal matrix, syarat yang pertama untuk equal matrix ialah element for ij is equal to the other element yang kita compare untuk kita tentukan sama ada dia equal or not. Okay, for all I and j's. Jadi mesti sama pada kedudukannya. Tengok contoh, kita tengok contohnya kat sini. Jadi kita pastikan setiap kedudukan ini adalah A11 mesti sama dengan B11 di sebelah kanan. A12 sama dengan B22. Okay? Jadi semuanya adalah sama, exactly kedudukannya dan juga ordernya pun sama. Jadi dia adalah equal matrix. Okay? For two matrices to be equal, they must have the same order. Tak bolehlah satu order dia adalah 2 by 1, yang satu lagi 2 by 2. So ni tak boleh jadi same matrix. Okay? Tak boleh jadi equal matrix sebab dia tak akan sama kedudukannya. Ini contoh untuk yang not equal. Yang pertama, kedua, ketiga sama je atas ni. Yang bawah 9 and 2 pun sama. Tapi dia berbeza pada nilai. Oops. Macam mana dah tukar color masih merah ni. Dia berbeza pada nilai ni. Ada satu saja perbezaan. Then we said two matrices are not equal. Okay. Right. Kita teruskan lagi sikit. Okay. Now kita pergi pada basic operation on matrices. Okay. Basic operation ni can only be performed. Yang ni cuba baca yang ini. Can only be performed on the matrices with same order. Okay. Sama juga yang ini. Perlu order yang sama. Barulah kita boleh tambah. Okay. Kalau order tak sama, tak boleh tambah. Tambah ataupun tolak lah. Basic operation ni means addition and subtraction lah. Dia melibatkan dua. Addition and subtraction. Okay. Addition and subtraction. Then kalau kita ada dua matrix, matrix A and matrix B. Okay. Matrix A and matrix B are same order but not equal matrix. Okay. Jadi bila kita nak tambah A plus B means kita tambah saja elemen yang sama. Negative 5 plus 2 dapat negative 3. Then kalau kita tengok yang bawah ni 2 plus negative 2. That's why kita dapat dia 0. Okay. Dan kalau tengok lagi, ambil tak mana-mana. 2 plus 3 dapat 5. Okay. Jadi awak tambah pada kedudukan yang sama. Aij yang sama. Okay. 6 plus negative 8 dapat negative 2. 0 plus 10 dapat 10. So sama juga dengan minus. Okay. Bila kita subtract matrix A and matrix B, kita subtract juga pada elemen yang sama. Negative 2 minus 2, we get negative 7. Okay. 1 minus negative 9, we get 10. Itu untuk addition and subtraction. Okay. So yang ini cikgu tak ada bagi example yang banyak. Sebab nanti example-nya pada latihan lah. After this. Right. Then kita tengok pula ni dah addition, subtraction. Sekarang kita tengok multiplication. Tapi kali ni hanya untuk skala dulu.
scalar multiplication, maksudnya matrix nak didarabkan dengan satu constant. Satu nombor lah kat sini. Okay. Nanti lepas ni kita ada multiplication between two matrices. Yang itu agak complicated sikit dan awak perlu tahu step macam mana awak nak darab. Jadi kita pergi yang simple dulu, addition, subtraction and scalar multiplication. Okey, ni contohnya kat sini. Kalau kita ada satu constant K nak times dengan matrix, square matrix, so K ni perlu didarab dengan setiap satu elemen yang ada. Okay, dia akan darab dengan semua. So kita akan ada KA, KB, KC and KD. Okay, right. Dan kita tengok sikit example kat bawah ni. Cikgu ambil yang simple example ni last kot. Dah tak ada lagi. Alright. Jadi kalau kita, let's say ini adalah matrix B lah. Ini adalah matrix B. Matrix B. Jadi kita nak cari negative 3B. Jadi negative 3, lepas tu masukkan dia matrix B tu di sebelah kanan. Darabkan negative 3 dengan setiap elemen dalam matrix B. Macam ni. Okay. Dan kita akan dapat jawapan. Okay. Hasil untuk scalar multiplication ni, kita akan dapat order yang sama. Yang ini 2 by 3, 2 rows and 3 column. Yang ni pun juga 2 by 3. Okay, order yang sama. Kita tengok contoh yang kedua. 2 times dengan square matrix, dia darabkan semua dan kita akan dapat jawapan dia. 1 over 2 times dengan square matrix, sama juga 1 over 2 times 2, 1 over 2 times 4 dan seterusnya. Jadi kita akan dapat jawapan. Okay, so this is the basic for matrices, including addition, subtraction and multiplication. So nanti untuk seterusnya, kita pergi pada video yang lain pula. Okay, that's all. Thank you.